This video is brought to you by IG Shop Alif bin Ahmad _store_. Alif menawarkan pelbagai desain topi yang menarik, Red Bull, Bell, Adidas, Nike dan banyak lagi. 200 desain kesemuanya. Semua desain adalah yang terkini. Apa yang menarik, Alif juga turut menyediakan topi One Piece dan Alif sedang menawarkan special promo untuk topi One Piece kepada 10 customer terawal dengan menggunakan kod KIMISCOVERTO. Hurry up guys, DM Alif segera untuk keterangan lanjut. Aku tinggalkan link Alif di ruangan komen di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy KIMISCOVERTO. Alright, hari ini kita nak membongkarkan apa yang telah berlaku dalam anime episod 957. Seriously, lepas episod ni keluar, aku dapat DM bertalu-talu kat IG yang bertanyakan soalan yang sama, iaitu what happened to Sabo. Tapi iklan jap. Hari ni untuk segmen Support Nakama First, aku nak highlight channel nakama kita yang bernama Aniki Shiro. Aniki banyak menghasilkan konten tentang Beyblade. Setakat video ini dihasilkan, Aniki telah pun menghasilkan 21 video dan mempunyai baru 19 subscribers. Dan video paling tinggi jumlah tontonan pun hanya 76 views sahaja. So gang, mari kita sama-sama support nakama kita untuk boost subscribers dan views di channel dia. Next adalah Hazim dari IG Shop Kaligrafi _ Hazim menawarkan casing custom made dan ready made. Ada banyak desain dan corak yang menarik untuk dimiliki. Ada desain One Piece, kartun anime dan banyak lagi. Kepada korang yang berminat, segera DM IG Shop Kaligrafi. Link doang aku tinggalkan di ruangan description kat bawah. Okay? Alright, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG KIMISCOVERTO so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Scoverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarudamo. Nescafe, di mana jua Nescafe, tiap masa di mana saja nikmati bersama. Biasanya aku akan buat chapter review untuk manga One Piece kan. So this is not an episode review tau. It just boleh dikira sebagai reaction lah untuk episod anime One Piece. Pasal korang tak perlu lagi nak aku review kan. Pasal anime ni tak payah pening-pening nak faham. Pasal korang sendiri boleh tengok, dengar apa yang diceritakan dari anime tu. It just hadirnya aku untuk episod ni adalah disebabkan ramai yang nak tahu pasal Sabo. Dan selain tu juga, aku rasa untuk anime kali ni, Toei Animation telah melakukan step up untuk karya animasinya. Memang menarik habis untuk ditonton, dah macam tengah tengok movie. Dan dalam anime ni juga banyak benda yang menjadi persoalan penonton anime only. Dan kehadiran aku di sini bukanlah untuk bagi spoiler apa yang akan berlaku next. Pasal dalam manga pun tak diceritakan rentetan dari insiden dalam anime episod kali ni. Memang tergantung sampai ke hari ni. So sebab tu aku rasa this is the right time untuk aku buat reaction untuk anime One Piece. By the way, sorry ya, kali ni dan mungkin sampai hujung bulan ni aku tak dapat nak hasilkan facecam video pasal aku outstation lagi. Ingat ya, aku bukan malas, aku outstation. Aku padahal lagi seronok buat facecam, but I can't. Aku ada urusan yang perlu dibereskan. Aku harap korang faham. Anime episod 957 adalah sebuah anime yang mengadaptasikan manga chapter 956 dengan judul yang sama, iaitu Big News, an incident that will affect the 7 warlords. Alright, tak macam chapter review, aku tak akan pergi minit ke minit, but I will go babak ke babak dan cuba untuk merungkaikan what is going on. Dan mungkin akan terdapat spoiler ringan-ringan bulu keti. Dalam episod kali ini, kita dapat melihat beberapa perkara yang penting dan drastik telah berlaku. Okey, sebelum kita ke teori pasal Sabo, jom kita susun dulu fakta yang sedia ada kemas-kemas. Kita ada babak yang menunjukkan Morgan ditanya tajuk apa yang kita nak letak sebagai headline surat khabar kita. So sambil-sambil berfikir, Morgan bagi arahan untuk letak tajuk ada seseorang telah dibunuh. Pasal menurut Morgan, berita pasal kematian orang pasti akan menarik minat pembaca. Tapi Morgan juga ada idea lain, iaitu keputusan Reverie tentang pembubaran Shichibukai pun bagus kalau nak dibuat tajuk berita. Lepas tu dia ada idea lain lagi. Tapi kalau tajuk cubaan membunuh pun menarik juga.
Hai, tak sangka si Morgan ni lagi power clickbait dia. Lepas tu dia arahkan letak 2 dari 3 tajuk tu sebagai tajuk besar. Satu kat bahagian depan, satu lagi kat bahagian belakang dengan format yang sama. Alright, tu fakta yang pertama. Dan lepas daripada tu, viral lah berita yang dikeluarkan Morgan tersebut. Dan terkonfirm lah kat sini bahawa 2 dari 3 tajuk yang Morgan cakap nak keluarkan tu adalah berita pasal pembubaran Shichibukai dan satu lagi pasal kematian. Sebab kita dapat melihat di beberapa kawasan ada orang-orang yang sedang berduka dan meratap kematian seseorang. Dimulakan dengan Kamabaka Kingdom, di mana ditunjukkan Emporio Ivankov yang bukanlah nak kata dia menangis, tapi nampak dia macam tak percaya dengan apa yang berlaku. Begitu juga dengan pasukan Revolutionary Army yang lain, termasuklah Dragon. Lepas tu Steli, Makino, Dadan bersama-sama Mountain Bandits yang lain. So jelaslah kat sini berita kematian yang Morgan cuba nak highlight sebagai tajuk utama adalah berita kematian Sabo Kun. By the way, babak penduduk Alabasta menangis dalam anime tu tak ada dalam manga. So secara textbooknya, babak tersebut adalah non-canon. Yang ada pun adalah gambaran orang yang bertopi macam menggambarkan latar masyarakat Amerika Latin, dan bukan Alabasta yang lebih kepada latar masyarakat Arab dengan jubah bertudung apa semua tu kan. Okey, itu adalah fakta kedua. Dan bagi memperkuatkan lagi perkara ni adalah kata-kata Blackbeard yang mengajak kru dia untuk set sail dari biar Navy ambil, baik aku sendiri yang pergi ambil. So kat sini menjadi pengukuh bahawa berita kematian tersebut adalah kematian Sabo. Pasal kita semua sedia maklum bahawa Blackbeard Pirate ni memang merupakan pemburu buah devil. Masa Devil Fruit merah-merah Nomi ada kat Dressrosa pun, dia hantar bergas pergi dapatkan. Okey, itu fakta ketiga. Tetapi poin kat sinilah bermulanya twist dalam episod ini. Sebenarnya Sabo tak mati. Okey, relax dulu. Kita susun lagi fakta kemas-kemas dan menjawab dulu konflik-konflik yang ada dalam episod ni supaya dapat menghasilkan teori yang konkret. Alright, fakta konflik yang pertama adalah World Government tak bagi Morgan publicity-kan insiden tersebut. Siap hantar Cyber Paul lagi untuk tutup insiden tersebut. Persoalannya, kenapa? Okey, itu satu. Kedua, ni pun fakta juga, tapi bukan termasuk poin aku lah, which is tak sangka Morgan si burung Albatros ni kuat, mampu mengalahkan ejen Cyberpol kan. Lepas tu, yang ni penting. Morgan kemudiannya mendapat panggilan daripada King Wapol yang dikatakan mempunyai leaking information. Lepas tu dia terus terkejut Albatros. What? Inilah fakta dia. Cuma dari reaksi Morgan kita boleh meneka yang Sabo masih hidup. So, sebenarnya tadi office dia yang duk kalut berita ni masuk, berita tu masuk, sebenarnya belum ada pembuktian yang sahih pun. Tapi disebabkan ni Morgan sendiri cakap yang kadang-kadang dia perlu menipu. Bila tengok keadaan office Morgan yang kalut tu, bila dapat berita dah macam geng-geng spoiler chapter One Piece lah kan. Yang geng-geng YouTuber lah, termasuklah aku. Sibuk nak upload spoiler bila chapter baru keluar. Laugh with me guys. Okay, so tak mustahil berita pasal Sabo tu dia tak confirm lagi. Terus dia publish cerita tu, pasal katanya cerita pasal kematian ni menarik. Tak kisahlah sahih ke belum lagi. So sebab tu dia terkejut bila dapat panggilan dari Wapol yang berkemungkinan mengatakan bahawa Sabo masih hidup. Dan sebab tu jugalah World Government hantar Cyberpol supaya jangan viralkan insiden tu. Pada aku satu je, berkemungkinan World Government lah yang cuba untuk membunuh Vivi dan Cobra. Pasalkan sebelum ni kita boleh tengok yang Gorosei tanyakan kepada Im Sama, the light that needs to be extinguished from history, have you decide who it should be? Dan sebelum tu pun kita dapat melihat yang Im Sama sedang memegang foto Vivi. So berkemungkinan selesai sahaja Reverie, mungkin Cyberpol atau mercenaries atau assassin dari World Government cuba membunuh Vivi dan Cobra, tapi Sabo sempat menyelamatkan dorang. Dan nampak seolah-olah Sabo kena tembak. So orang yang ada berhampiran kat situ pun mulalah viralkan berita tu. Dan kuasa media sosial dalam dunia One Piece ni hanya ada kat Morgan je. So ramailah pakar-pakar hantar report tu. Manakala Wapol pula, kalau korang perasan, Wapol ni ada masalah sikit dengan King Cobra. Pasal dalam Reverie sebelum ni kan, dia menyampah dengan Cobra. Lepas tu dia pergi sepak muka Vivi, bodoh gitu je. Korang ajar badak berendam ni. So mungkin kalian dia nak bunuh ke apa ke dorang tu, tapi tak sempat pasal pembunuh upahan World Government yang datang dulu dan cuba untuk membunuh Vivi dan Cobra. Kemudian diselamatkan oleh Sabo. Dan lepas dia nampak apa yang berlaku, dia beritahulah Morgan perkara sebenarnya yang Sabo masih hidup dan World Government cuba bunuh dorang. Sebab tu Morgan terkejut besar. Oi, ini lagi big news.
wasfadah. Inilah kesimpulan yang aku dapat dari episod 957 pada babak-babak tersebut. Namun, ada satu lagi perkara penting yang berlaku yang sangat-sangat serius. Dalam episod ni juga, Gap bagi tahu setiap kali referee je mesti ada insiden berlaku. Tapi bagi dia selagi tak berlaku pertumpahan darah, persidangan tu boleh dianggap aman. Tapi menurut Gap, kali ni berbeza kerana ada sesuatu yang berlaku yang melibatkan kerajaan Alabasta. Dan menurut Gap, Merin sedang berusaha sedaya upaya untuk selesaikan kemelut tersebut. Okey, kalau tadi kita berteori pasal siapa yang mati dulu, Mina yang mati dulu. Dua yang mati dulu. sekarang ni kita pergi ke perbincangan what happened to Vivi dan Cobra. Macam aku beritahu tadi, masa Gorosei masuk menghadap Im Sama, kita dapat lihat Im Sama tengah pegang foto Vivi. Dan pada Disember 2019, semasa di Jump Festa, Oda ada juga menyebutkan sesuatu berkenaan Sabo, Vivi dan Hancock. Ayat dia berbunyi begini. Di bahagian terakhir ucapan Oda mengatakan Wano Arc akhirnya mencapai kemuncaknya. Tak sabar aku nak melukis coretan cerita tentang Wano Kuni. I'm psyched. Dan apabila ia berakhir, segala-galanya akan menjadi suram. Sabo akan, Vivi akan, Hancock akan. Alright, berdasarkan apa yang aku cerita awal tadi, lepas tu pasal Gap cerita pasal kerajaan Alabasta, Im Sama pegang foto Vivi, Cypher Paul halang dari Morgan publish cerita pasal insiden tersebut, dan kata-kata Oda dalam Jump Festa, it might lead to the conclusion yang world government memang telah menghantar pembunuh upahan atau Cypher Paul untuk bunuh Vivi. Keadaan jadi kecoh, lepas tu Sabo cuba selamatkan Vivi dan Cobra, tapi telah diframe menculik Vivi, membuatkan Merin terpaksa turun padang menghalang Sabo, tapi Sabo berjaya melarikan diri. Sebab tu, berita pasal tu world government tak nak orang luar tahu. Tambah-tambah lagi geng-geng Celestial Dragon pasal ianya akan menconteng arang ke muka world government kerana tak berjaya menghalang penceroboh, dan akan membuatkan Celestial Dragon mempersoalkan security of Marijoa. Atau kemungkinan lain adalah Cobra telah pun berjaya dibunuh oleh world government pasal macam yang Gap cakap, kalau ada insiden masa referee tu boleh dikira normal dan aman selagi tidak melibatkan pertumpahan darah. Dan melihat cara Gap react dengan insiden yang berlaku, nampak macam memang sangat-sangat serius dan bukan pertumpahan darah biasa. Mesti ada yang mati, which is, in my opinion, is Nefertari Cobra. Dan Sabo melarikan Vivi bagi menyelamatkan dia. Dan sekarang world government dan Merin sedang memburu Sabo secara aktif dan full force. So guys, ini menurut aku je lah. Aku tahu korang dah pun dengar pasal teori-teori orang lain, tapi possibility Sabo akan ditangkap adalah tinggi, memandangkan dia mesti cedera teruk lepas clash dengan Admiral Isho dan Admiral Ryokugyu. Lepas tu, dalam keadaan macam tu, dia nak selamatkan Vivi yang hanya akan menjadi bebanan untuk larikan diri. So this is why aku rasa Sabo dan Vivi dah tertangkap. Dan dengan senjata SSG yang menggantikan si Cibukai ni, aku yakin yang Im Sama nak gunakan Sabo dan Vivi ni sebagai umpan untuk keluarkan Monkey D. Dragon dari sarang dia. Dan aku rasa yes, Second Marineford War akan berlaku. Sejarah yang terjadi pada Ace akan berulang kepada Sabo. Pasal kat sini kita ada dua hint. Satu pasal ucapan Oda dalam Jump Fest mengatakan lepas peperangan Wano berakhir, segala-galanya akan jadi suram kerana Sabo, Vivi dan Hancock akan... Yes, of course. Kalau dilihat ketiga-tiga mereka ni memang ada kaitan dengan Luffy. Takkan Merin tak perasan macam mana Hancock protect Luffy masa kat Marineford War dulu. So tindakan world government menangkap ketiga-tiga individu ini adalah untuk mengumpan bukan sekadar Monkey D. Dragon, bahkan Monkey D. Luffy sendiri yang memiliki the ancient weapon yang keempat, iaitu the Companion Magnet, yang mana Luffy mampu menukar orang sekeliling menjadi temannya. Dan perkara ini dibuktikan dalam SBS Question 97 pun, iaitu Oda mengatakan setelah Wano berakhir, dia akan melukiskan satu peperangan yang teraksasa hebatnya sepanjang sejarah One Piece. Okey, kita ada peperangan Marineford sebelum ni, itu pun dah mega habis dengan tsunami, gempa bumi, gunung berapi, ribut salji beku, segala-gala fenomena bencana bumi ada kat situ. Tapi tak, Oda cakap tu tak ada apa-apa, itu kecil je kalau nak dibandingkan dengan peperangan Wano. Dan memang yes, kita dah dapat rasa pun sekarang ni bahang peperangan Wano dengan double Yonko-nya, dengan fighter-fighter dinosaurus yang ada kat situ. Dah macam Jurassic Park dah. Kalau Marineford air melimpah masuk ke pulau tu, ini sampai pulau
pulau terangkat, brother. Tapi itu pun bagi Oda belum cukup lagi, belum holiau lagi. Oda cakap nanti lepas Wano ada satu lagi peperangan yang terbesar sepanjang sejarah One Piece. Dan bagi aku insiden Sabo dan Vivi lah yang menjadi pemacunya, yang triggered this greatest war. Luffy can't afford to lose another brother. Dragon can't afford to lose his commander. Dan Luffy juga can't afford to lose his nakama, Nefertari Vivi. Dan pada waktu inilah full scale war akan tercetus. The Void Century War 2.0 akan berlaku. Because why? If you mess with my nakama, I will kill you. But if you mess with my nakama and my family at the same time, I will bring along storm to erase all of you from this world. So guys, this is all I have untuk perkongsian kali ni. So aku harap terjawablah persoalan korang. Dan kalau pun korang rasa macam mengarut, at least aku harap korang terhibur dengan video ni. Dan sebagaimana yang korang boleh tengok baju yang aku pakai sebelum ni, ini adalah hadiah dari brother Abdullah. Dia bagi aku 2 helai baju, sweater ni dan baju ni. So aku harap korang boleh support IG dia mens.streetkl sebagai tanda terima kasih. Dan kalau korang juga berminat untuk dapatkan baju ni, korang boleh DM IG dia. Okay? Memang selesa, handsome habis bro. Dapat pula jejaka sekacak korang. Aku yang dah lanjut usia pun dikejar wanita bila pakai baju ni. Cewah. Dan pemenang giveaway untuk kali ni jatuh kepada Alright guys, jangan risau pasal aku akan umumkan pemenang yang keempat pula lepas ni. Ada 6 lagi giveaway bulan ni guys. Huyo meriah. So teruslah melekat-lekit spiderweb di IG aku untuk nantikan soalan-soalan. Okay guys, before I end this video, sedikit renungan. Kita tak boleh buat semua orang suka kita, dan tak boleh buat semua orang benci kita. Kadang-kadang kita terlalu nak menyukakan semua orang sampai diri kita yang terluka. Dan kadang-kadang kita rasa semua orang benci kita dalam keadaan kita tak sedar yang kita masih ada diri kita sendiri yang selalu sayang pada kita. Ibu bapa, adik-beradik, abang, kakak, adik. Dan tak perlu pun nak menyukakan semua orang. Just be good to yourself. And if being good to yourself is hated by others, anggaplah they don't deserve you. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi